Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mati ini ada yang meninggalkan harta, ada yang tidak meninggalkan harta. Ada dua jenis lah. Harta yang ditinggalkan itu ada yang banyak, ada yang sikit. Yang banyak tu kaya betul lah. Yang sikit tak apa nak kaya. Yang tidak meninggalkan harta, tak upayalah. Tidak ada apa yang nak ditinggalkan. Kemudian, si mati yang meninggalkan harta ni, ada yang akan mewarisi hartanya dan ada yang tidak mewarisi hartanya. Kalau dia tidak ada langsung waris yang akan mewarisi hartanya, maka hartanya akan pergi kepada Baitul Mal. Itu selesai masalah di segi hukum fiqh, hukum faraid. Baik. Saya nak cakap satu perkara berkaitan dengan waris yang berhak mendapat harta. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu, tiba-tiba dia tak dapat harta yang ditinggalkan oleh si mati. Persoalannya, kenapa? Itu persoalan. Kenapa waris yang sepatutnya mendapat harta yang ditinggalkan oleh si mati, tiba-tiba dia tak dapat? Apa sebabnya? Yang pertama, dia dinafikan haknya. Apa maksud menafikan haknya? Iaitu sebahagian daripada waris-waris selain daripada dia, mereka berkomplot, mereka berpakat menyembunyikannya daripada pengetahuan pihak yang membahagikan harta. Seumpama mahkamah syariah, amanah raya dan seumpamanya. Dalam istilah ni orang kena panggil sembunyi waris. Sembunyi waris. Contoh dia, bila mahkamah syariah tanya atau mahkamah raya tanya, melalui pengakuan yang buat dalam affidavit dan seumpamanya, orang tanya si mati ni ada berapa orang waris? Dia kata ada 9. Lepas tu ada 10, tetapi dinafikan dengan akuan sumpah dan seumpamanya. Maka waris yang patut dapat harta pusaka, maka dia tak dapat. Jadi bahagian itu akan diagihkan kepada waris-waris yang berkomplot tadi. Berarti bahagiannya mereka makan dengan cara yang tak betul, dengan cara yang haram. Itu sebab yang pertama, waris yang patut mendapat harta, dia tidak mendapat. Sebab yang kedua, dia tidak mendapat harta pusaka. Waris lain yang membagikan harta pusaka si mati itu, mereka tidak tahu kewujudannya. Mereka tidak tahu kewujudannya. Contoh seperti satu orang yang berkahwin terlampau ramai. Dia berkahwin di Johor Bahru masa dia jadi askar dulu. Kemudian dia tak beritahu dia pun cerai bini dia dapat anak, dia balik duduk di Kedah. Dia merahsiakan terus perkahwinan dia dengan isteri yang di Johor itu, dan merahsiakan bahawa dia ada anak. Dia berkahwin lain di Kedah, dapat anak, sampai satu peringkat, maka dia mati. Dia meninggalkan harta, maka anak-anak dia di Kedah ni yang menjadi waris dia membahagikan harta peninggalannya di kalangan mereka. Sedangkan anak dia di Johor tu tidak mendapat habuan. Sebab apa tak dapat? Sebab waris-waris yang di Kedah ini, mereka tidak mengetahui bahawa mereka telah ada saudara sebapak dengan bapak mereka yang telah mati itu, bahawa bapak dia pernah berkahwin semasa di Johor pada satu ketika dahulu. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, seseorang itu tidak mendapat harta pusaka, dia sebenarnya berhak mendapat, tetapi dia bertanazul ataupun dia tarik diri untuk mewarisi harta pusaka. Contohnya, satu orang anak, mereka ada 5 beradik, pak dia tinggal harta 50 ulung contohnya, anak sulung dia kata kepada adik-adik dia yang lain, abang tak mau. Abang tarik diri, ambillah ke hampa, bagi sama-sama hampa, sebab abang kaya dah. Bahkan harta yang abang miliki lebih banyak daripada yang bapak tinggalkan. Dia tanazul. Bermakna nombor 3 ni, dia patut dapat, tetapi dia tak dapat sebab dia tak mau. Maka bahagiannya itu setelah ditanazul, menjadikan waris yang berhak mewarisi harta pusaka diagihkan kepada waris-waris yang ingin mewarisi harta pusaka si mati. Itu saya bagi tahu 3 sebab kenapa seseorang waris itu dia tidak mendapat harta pusaka. Sebab yang pertama, ini sebab kotor. Waris-waris yang tamak halaba menafikan hak waris yang sepatutnya, mereka menyembunyikan kewujudannya. Mereka tak beritahu pihak berkuasa bahawa ada waris yang satu lagi berhak untuk mendapat harta pusaka. Jadi waris-waris yang berkomplot tu, mereka makan waris harta yang sepatutnya diwarisi oleh waris yang berhak, mereka makan harta yang haram. Yang kedua,
iaitu seorang waris yang kewujudannya tidak diketahui oleh waris-waris yang membahagikan harta pusaka. Dan yang ketiga, waris yang menolak dia punya hak dia kerana apa? Kerana dia nak memberi peluang kepada waris-waris yang lain untuk mendapat agihan harta pusaka secara lebih banyak dengan sebab penolakan dia. Semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.